Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Baginda mula-mula berkenan menggunakan surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Kenal Besara Pengiran Haji Kamal Bashar bin Pengiran Haji Ahmad Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Islam Pakistan. Dan Tuan Yang Terutama Haji Roslan bin Haji Yaakob Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Rakyat Lao. Baginda seterusnya berkenan menerima surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Xiao Jianguo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China. Ini diikuti oleh Tuan Yang Terutama Tran Anh Vo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam. Tuan Yang Terutama Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia. Tuan Yang Terutama Lawrence Bay Siao Hon, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura. Dan Tuan Yang Terutama Muhammad Abdullah Al-Buraitin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi. Selepas majlis-majlis tersebut, Baginda berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik dan ketua-ketua perwakilan asing yang baharu. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Datuk Pekerjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah berkenan berangkat menghadiri majlis santap tengah hari bersama Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura. Majlis santap tengah hari diadakan di Istana Singapura. Pada sebelah pagi, Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat menghadiri majlis santap pagi bersama Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Timbalan Perdana Menteri Republik Singapura. Majlis diadakan di Hotel Raffles.
Di bawah program Lee Kuan Yew Exchange Fellowship tersebut, Duli Yang Teramat Mulia berangkat membuat lawatan ke Marina Barrage, Ibu Pejabat Institute of Technical Education Pixel and ACE Ideation Centre. Duli Yang Teramat Mulia juga berkesempatan berangkat ke majlis santap malam yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Vivian Balakrishnan, Menteri bagi Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura, dan juga majlis santap tengah hari yang dihoskan Tuan Yang Terutama Dr. Maliki Osman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri kedua bagi Pendidikan dan Menteri kedua bagi Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya akan berangkat ke iFly Singapore Urban Redevelopment Authority Eura Centre dan Singapore Armed Forces Reservists Association SAFRA Chua Chu Kang sebelum mengakhiri program tersebut. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Putera Hajah Masna binti almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Komandan Polis Wanita Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB, berkenan berangkat ke Majlis Ramah Mesra dan Santap Petang Anjuran Polis Wanita PPDB. Keberangkatan Yang Teramat Mulia di Dewan Banquet Mes Pegawai Ibu Pejabat Polis Gadong dijunjung oleh Dayang Masni binti Haji Jamil, penolong Pesuruhjaya Polis selaku pengerusi majlis dan ahli-ahli jawatan kuasa majlis berkenaan. Majlis Santap Petang merupakan suatu penghargaan ke hadapan majlis Yang Teramat Mulia selaku Komandan Polis Wanita yang disembahkan oleh Polis Wanita. Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama petang kemarin mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis sempena memperingati ulang tahun pelaksanaan pendidikan agama formal ke-67 itu berlangsung di Kubah Makam Diraja. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin beramai-ramai diikuti dengan bacaan tahlil dan doa arwah. Seramai 300 orang terdiri daripada warga Jabatan Pengajian Islam serta tenaga pengajar Persekolahan Arab dan Agama menyertai majlis tersebut. Hubungan akrab antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia dapat dilihat melalui pertukaran lawatan peringkat tinggi sebagai bukti ikatan istimewa antara kedua-dua buah negara. Perkara tersebut antara yang ditekankan oleh Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini semasa majlis resepsi ulang tahun Hari Kemerdekaan Malaysia ke-66. Majlis berlangsung malam tadi di sebuah hotel di Gadong. Hadir mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Malaysia komited mengukuhkan lagi hubungan dua hala sedia ada bersama negara Brunei Darussalam yang berasaskan ikatan sejarah yang mendalam, kepercayaan dan keyakinan. Pengurusan perhubungan pelanggan yang cekap dan berkesan akan dapat memastikan penyampaian perkhidmatan yang responsif kepada kehendak dan keperluan pelanggan. Perkara tersebut ditekankan semasa majlis pelancaran program latihan perkhidmatan pelanggan. Program anjuran Kementerian Kesihatan itu diadakan di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Abang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan seterusnya berkata, ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai eksekutif dan pegawai-pegawai kanan bermula daripada peringkat atasan diseru untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakan kerja dan kaki tangan bawahannya dan semua kaki tangan. 30 peserta mengikuti kursus program latihan perkhidmatan pelanggan yang terdiri daripada pegawai dan kaki tangan barisan hadapan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salehah.
Penghulu Mukim dan Ketua Kampung PMKK perlu bergerak maju ke hadapan dengan lebih inovatif dan kreatif bagi memberikan perkhidmatan yang berkualiti tinggi dan menepati cita rasa penduduk. Bagi sama-sama mencapai wawasan Brunei 2035 dan mengambil kira peranan penting PMKK, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri sedang merangka kaedah penilaian prestasi berasaskan petunjuk prestasi utama KPI. Berucap pada majlis penyampaian sijil lantikan Penghulu Mukim dan Ketua Kampung Daerah Brunei dan Muara, Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri juga berkata, KPI menjadi pengukur untuk menilai dan mengawal tahap kemajuan sesuatu proses perkhidmatan yang disampaikan. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sijil lantikan kepada seorang berjawatan Penghulu Mukim dan 9 berjawatan Ketua Kampung secara tetap. Juga diadakan perasmian papan tanda bagi Penghulu Mukim Sengkurong, Ketua Kampung Kasat, Ketua Kampung Sungai Besar, Kampung Serdang dan Kampung Sungai Belukun. Penubuhan Lembaga Autoriti Halal Antarabangsa antara yang diberi tumpuan bagi pelaksanaan pelan-pelan tindakan bagi kerjasama ASEAN dalam makanan halal. Pada mesyuarat Kumpulan Kerja ASEAN mengenai makanan halal kali ke-19 perkembangan dalam pelaksanaan pelan tindakan bagi kerjasama ASEAN dalam makanan halal 2017 hingga 2020 juga antara yang menjadi tumpuan mesyuarat. Mesyuarat dihadiri oleh Awang Haji Suhaimi bin Haji Gemuk, Pengarah Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama, Wakil dari Negara Brunei Darussalam. Penubuhan Kumpulan Kerja ASEAN mengenai makanan halal bagi memudah cara keseragaman piawaian halal terutamanya di rantau ASEAN. Berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ugama, mesyuarat turut dihadiri oleh pegawai-pegawai kanan daripada Jabatan Pertanian dan Permakanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Bahagian Perhubungan Awam, Antarabangsa dan Mabims, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah BKISHHB Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Persatuan Astronomi Brunei Darussalam PABD menganjurkan bengkel latihan penggunaan teleskop diadakan bagi memberi pengenalan dan pendedahan mengenai kaedah penggunaan teleskop secara teori dan praktikal. Bengkel diadakan di Balai Khazanah tersebut. Sesi taklimat dan praktikal bengkel disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Azri bin Haji Awang Ibrahim, ahli PABD. 57 peserta yang mengikuti bengkel itu diharap dapat memahami teknik dan cara penggunaan teleskop yang betul. Juga diadakan penyampaian sijil oleh Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Awang Ahmad, Pengarah BKISHHB. Budaya kritikan kreatif serta pemikiran yang inovatif terhadap karya sastra diterapkan kepada para peserta Bengkel Kritikan Sastra 2023. 32 peserta menghadiri bengkel tersebut menerima sijil masing-masing petang kemarin pada majlis penyampaian sijil. Sijil-sijil disampaikan oleh Abang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. 32 orang mengikuti bengkel tersebut juga diharap dapat mewujudkan budaya kritikan penuh kreatif serta pemikiran yang inovatif terhadap karya sastra di samping dapat melahirkan pelapis penyumbang bahan bagi majalah Bahana. Lebih 90 orang pegawai dan guru daripada Unit Pendidikan Kerjaya Sekolah-Sekolah Menengah, Maktab Sains dan Pusat Tingkatan 6 petang kemarin mengadakan lawatan ke Fakulti Pertanian dan Pusat Penyelidikan Halalan Thaiban Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa di kampus Sinaut, Tutong. Rombongan diberi taklimat mengenai beberapa program yang ditawarkan oleh fakulti dan pusat berkenaan. Turut diterangkan mengenai Pusat Makmal Saintifik Ibn Sina serta beberapa kemudahan bagi mendukung kurikulum akademi dan kajian yang memerlukan praktikal makmal dan kajian saintifik. Lawatan diteruskan dengan meninjau beberapa prasarana yang terdapat di kampus Sinaut termasuk makmal saintifik, rumah herba, kolam aquakultur, ladang agronomi dan dapur inovasi halal. Of Brunei Darussalam. Okay. To support
Sebuah syarikat pelancongan diberi kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi bagi tahun ini, iaitu syarikat Al-Haramain Bil Iman Travel and Tours Sdn Bhd. Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama dalam siaran medianya memaklumkan ketika ini 20 buah syarikat pelancongan dibenarkan untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi. Orang ramai berhasrat untuk menunaikan ibadat umrah bolehlah mengikuti dan berhubung terus dengan syarikat-syarikat yang dibenarkan.